Saya ingin berkongsi panduan kepada para usahawan dan dari perniagaan industri kecil sederhana ataupun SME tentang bagaimana untuk memahami dan menganalisa ekosistem perniagaan mereka, dan dengan memahami ekosistem ini mereka boleh membuat keputusan pemasaran yang lebih baik serta kukuh bagi meningkatkan daya saing mereka di pasaran, dan seterusnya membantu mereka merancang strategi pemasaran yang lebih berkesan. Justru saya ingin memperkenalkan satu konsep ataupun kaedah strategi yang dipanggil sebagai 5Cs ataupun 5C. Apakah 5C tersebut? Yang pertama adalah company, yang kedua adalah customer, kemudian competitor, collaborator, dan seterusnya konteks. Elemen yang pertama adalah company. Company ini merupakan satu bentuk analisa persekitaran dalaman ataupun internal environment of the business itself. That is, we talk about the company. Syarikat sebenarnya perlu mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka, perlu jelas dengan tujuan bisnes, objektif bisnes mereka, sedar akan market differentiation yang akan mereka buat, iaitu perbezaan pemasaran mereka, keterbezaan syarikat mereka, reputasi dan imej mereka juga, serta competitive advantage ataupun kelebihan daya saing mereka di dalam sesuatu industri yang mereka ceburi. Seterusnya, saya akan membincangkan 3 faktor, iaitu customer, competitor dan collaborator, yang saya rujuk ketiga-tiga faktor ini sebagai faktor luaran yang dekat dengan kita ataupun pada usahawan tersebut. Dan selalunya untuk faktor luaran ini kita boleh refer mereka sebagai faktor micro environment yang lebih dekat, bukan makro. Kalau makro tu climate, nanti kita bincang pada elemen yang kelima. Faktor yang keduanya yang tadi saya sebut adalah customer. Customer adalah fokus utama tentunya di dalam pemasaran, dan organisasi perlu memahami siapa pelanggan mereka, apa yang mereka perlukan, bagaimana mereka membuat keputusan pembelian, bagaimana persepsi, motivasi serta perilaku mereka, dan perkara-perkara ini sebenarnya membantu syarikat untuk menyusun produk dan perkhidmatan yang lebih sesuai atau meeting the customer needs, dan membantu juga untuk mensasarkan kepada segmen pasaran yang paling berpotensi untuk syarikat. C yang ketiga adalah competitor ataupun pesaing. Bagi memahami pesaing adalah penting untuk menentukan bagaimana syarikat dapat bersaing dengan lebih berkesan. Ini termasuk mengenal pasti pesaing yang langsung dan tidak langsung. Apa maksud pesaing yang langsung? Selalunya pesaing yang langsung menjual barangan ataupun produk, servis yang hampir sama dengan kita. Manakala yang tidak langsung, barangkali mereka menjual substitute produk ataupun alternatif produk yang berbeza tetapi sama boleh menarik perhatian pelanggan kepada produk tersebut. Jadi sesuatu syarikat perlu mengkaji kekuatan dan kelemahan pesaing mereka. Mereka juga harus mengetahui strategi pemasaran dan keunikan yang dibawa oleh para pesaing. Maklumat mengenai pesaing membantu syarikat untuk merancang strategi pemasaran yang dapat membezakan mereka daripada pesaing tersebut. Perkara ini sangat penting dalam untuk kita menarik pelanggan dengan lebih berjaya. Faktor seterusnya adalah collaborators. Apa maksud collaborators? Mereka adalah syarikat-syarikat lain yang berada di dalam pasaran yang mungkin membantu kita ataupun boleh bekerjasama dengan syarikat kita bagi memastikan kejayaan pemasaran. Ramai, we are not alone in the business. We have to work with many other people. So syarikat-syarikat atau entiti yang bekerjasama dengan kita ini termasuklah, saya kira pada masa sekarang kita, contohnya apabila kita membuat pemasaran, kita barangkali perlukan content providers ataupun content creators kalau kita tidak berupaya menarik pelanggan di social media. Jadi kita perlu lebih cekap menjadi atau melantik content creator
distributor, pengedar, investor, pelabur kepada syarikat terutama jika kita kekurangan dana, service providers, suppliers, manufacturers dan sebagainya. Dan dalam memahami bagaimana untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan collaborators ini, penting kita memastikan kita mempunyai strategi ataupun relationship management yang baik kepada semua stakeholder tersebut dan sama-sama memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menjayakan pemasaran yang lebih lestari. Faktor yang terakhir ataupun C yang terakhir adalah konteks. Kadang-kadang disebut sebagai climate of the business. Ia adalah unsur-unsur luaran yang saya kadang-kadang sebut sebagai makro environment yang boleh mempengaruhi strategi pemasaran syarikat. Ini termasuk faktor-faktor seperti economic trends, yang saya suka social trends, barangkali, termasuklah current popular saying, kata-kata popular yang orang sekarang gunakan, yang barangkali boleh menarik minat pelanggan, new or emerging technologies yang berlaku sekarang yang mungkin boleh digunakan. Kita tahu kita berada di zaman AI, artificial intelligence, yang barangkali dalam perhubungan pelanggan tersebut kita boleh meminjam idea-idea AI, contohnya menyediakan chatbot dan sebagainya lah. Ini in the long run of the business, dan juga perlu peka kepada new regulation, new proposed laws berkaitan dengan perniagaan kita. Pemahaman terhadap konteks ini membolehkan syarikat untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan lebih baik dan bersikap lebih fleksibel, terutama merebut peluang dan mengatasi ancaman di pasaran. Selain itu, komunikasi yang berkesan melalui pemahaman terhadap konteks perniagaan. Jika kita mengikut trend, kita boleh membuat aktiviti-aktiviti seperti trend jacking ataupun news jacking. Trend jacking maksudnya apabila berlaku perubahan-perubahan trend di persekitaran, kita barangkali boleh ambil idea tersebut dan gunakan untuk menarik pelanggan kepada syarikat kita. Okey, sebenarnya keupayaan bersikap sensitif atau peka dengan persekitaran dan budaya akan membantu aktiviti yang saya panggil sebagai lead generation, kerana kebanyakan pemasaran pada hari ini berlaku melalui online ataupun disokong oleh banyak apps-apps social media. Jadi kepekaan kita kepada trend-trend semasa ini akan membantu. Yang saya sebut lead generation itu adalah aktiviti mengenal pasti dan menarik pelanggan untuk memilih produk dan servis yang ditawarkan.